Ketika banjir semakin membimbangkan di negeri pantai timur, Malaysia pada masa yang sama masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Di Terengganu yang diklasifikasikan sebagai zon merah, mangsa kini melebihi 7,000 orang dimuatkan dalam 48 pusat pemindahan di 4 daerah. Kita ingin mengetahui keadaan terkini di negeri tersebut. Wakil Sarawak di Terengganu, Nur Fazlizai Ali, sudah pun bersedia untuk lintas langsung dengan kita sekarang. Fazlizai, apa SOP yang disaksikan dan adakah sebarang cabaran untuk mengikuti, mematuhi SOP dalam pusat-pusat pemindahan sementara dalam kalangan mangsa banjir pada ketika ini? Baik, terima kasih Lokman di Bukit Kewangan. Ketika ini saya berada di Pusat Pemindahan Banjir Sekolah Kebangsaan Teluk Kalong, di mana kita tahu daerah Kemaman antara daerah yang paling teruk terjejas akibat banjir pada kali ini, Lokman. Pastinya SOP menjadi tumpuan orang ramai ketika negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Seperti yang Lokman katakan tadi, selain daripada pematuhan SOP ini memakai face mask dan sebagainya, Lokman, kalau dapat disaksikan di belakang saya ketika ini, Lokman, adalah kemah-kemah bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir terjejas di setiap PPS, di mana ianya dipasang mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Walaupun jumlah mangsa di negeri Terengganu ini hampir mencecah 8,000 mangsa, dan pastinya semua pihak termasuk mangsa yang terjejas dan juga petugas-petugas yang berada di pusat pemindahan banjir ini sentiasa berusaha untuk mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan menerusi banjir norma baharu ini. Baik, Lokman, saya juga sempat melakukan tinjauan bersama Ketua Polis Terengganu, di mana beliau mengingatkan orang ramai termasuk NGO khususnya yang berada di zon merah tidak digalakkan untuk datang ke Terengganu untuk menyampaikan bekalan makanan ataupun perubatan. Pesanan yang sama juga turut diingatkan kepada ahli keluarga mangsa tidak perlu untuk pulang ke kampung membantu masa-masa yang terjejas kerana pihak polis sentiasa bersedia untuk membantu ahli keluarga mereka. Kita ikuti perkongsian daripada Ketua Polis Terengganu, Datuk Rosli Cik. Kita punya kekuatan dengan adanya Angkatan Tentera, adanya APM, bomber dan lain-lain agensi memang boleh. Dan kalau dia nak datang juga, sekarang ni kita ada kemudahan. Tak perlu datang, kita hantar, kalau nak katakan nak hantar bantuan, makanan ke, perubatan ke, kita channel kepada JKM. Boleh hantar by courier, kan? Tak perlulah kita bersesak-sesak ramai balik. Sebab kita tak mahu nanti timbul pula kluster PPS yang baru di daerah Kemaman ni. Okey, Lokman, keadaan banjir di Terengganu pada ketika ini juga bertambah buruk dengan peningkatan jumlah mangsa terjejas juga meningkat kepada 7,927 mangsa berbanding 6,000 mangsa yang dipindahkan pada sebelah pagi tadi. Sehingga kini sebanyak 1,856 keluarga melibatkan daerah Kemaman, Dungun, Setiu dan juga Hulu Terengganu masih terjejas, di mana sebanyak 47 pusat pemindahan juga masih diaktifkan bagi menempatkan kesemua mangsa. Menerusi itu, daerah Kemaman merekodkan jumlah mangsa tertinggi iaitu seramai 7,126 orang mangsa. Sebanyak 28 pusat pemindahan juga telah dibuka bagi menempatkan 1,636 keluarga. Mangsa di daerah Dungun juga menunjukkan peningkatan sehingga mencecah 693 mangsa. 194 keluarga itu kini dipindahkan ke 15 PPS. Manakala jumlah mangsa di daerah Hulu Terengganu menunjukkan penurunan, di mana sehingga kini hanya 97 mangsa masih terjejas dan berada di PPS berbanding 8,000 mangsa yang dipindahkan pada pagi tadi. Dalam pada itu, jumlah mangsa di daerah Setiu pula kekal kepada 11 orang mangsa melibatkan 3 keluarga. Okey. Fazlizai, kita lihat antara visual yang Fazlizai kongsikan sebentar tadi, kita lihat tugas-tugas yang perlu disertai oleh orang ramai, mengambil makanan dan sebagainya, barang keperluan, masih lagi mencabar untuk mereka terus mematuhi SOP kerana mungkin kawasan itu sempit dan sebagainya. Percubaan yang terbaik sudah pun dilakukan untuk mematuhi segala SOP, pemasangan kemah oleh NADMA seperti yang Fazlizai sebut sebentar tadi. Apa lagi cabaran untuk melakukan tugas-tugas harian, mungkin pergi ke tandas, mengambil makanan, keperluan, yang didepani oleh mereka yang bersesak-sesak di PPS itu untuk mematuhi SOP COVID-19?
Betul Tuan Umar. Orang kata kalau di PPS ini memang ramai seperti di PPS yang saya berada sekarang ini menempatkan lebih daripada 500 orang mangsa. Dan sepanjang pemerhatian saya berada di PPS ini Lokman, di mana ketika mengambil makanan masa-masa banjir yang berada di PPS ini perlu beratur dan mengikut giliran, dan bila makan juga tidak dibenarkan untuk berkumpul secara beramai-ramai, dan saya dapati hanya ahli keluarga dia akan makan bersama ahli keluarga mereka dan tidak bercampur dengan mangsa-mangsa banjir yang lain. Walaupun mungkin susah pada mereka untuk mengikuti SOP mesti nombor baru ini di pusat pemindahan banjir, namun pihak berkuasa yang berada di PPS ini sering mengingatkan mereka untuk memastikan penjarakan sosial, pemakaian mask sebagainya terus dipatuhi kerana kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Pasti Zaid Ali dari Terengganu, terima kasih atas perkongsian dan liputan anda. Kita doakan agar situasi di Terengganu dan juga di Kelantan, semua lokasi-lokasi yang terjejas bertambah pulih